nampak skrin cikgu? So, hari ini kita akan belajar dan cikgu akan ceritakan dan terangkan, kalau tak faham boleh tanya, amalan kebersihan ni. Amalan kebersihan di ruang kerja. Okey, cikgu nak tanya Hani. Hani cuba eja kebersihan. Eja kebersihan. SIC. Kebersihan. SIC. HA. Okey, kebersihan. Okey, bagus. Kebersihan caranya macam tu. Okey, Jah, cuba baca pula. Cuba eja kerja. Eja perkataan kerja yang cikgu dah tunjuk ni. Kerja. K-E-R, ker. Ni, ja. Okey, kerja. So, hari ini kita akan belajar tentang, kita dah tahu tentang bahan pencuci, kita dah tahu tentang alatan pencuci, kita dah juga tahu tentang jenis-jenis kain. So, kita kena gunakan bahan pencuci, alat pencuci ni dan juga kain-kain tadi untuk jaga kebersihan di ruang kerja. Apakah perkara yang kamu boleh buat dengan bahan pencuci dan juga alat pencuci tadi? Okay, next slide. Ingat bila sebut tentang amalan kebersihan di ruang kerja, dia ada dua jenis. Iaitu yang kita kena buat hari-hari. Cikgu tulis kat sini. Amalan kebersihan harian. Yang kedua, amalan kebersihan mingguan. Okey, amalan kebersihan harian, amalan kebersihan mingguan. Jah faham tak kalau dengar perkataan ni? Dengan Hani, faham tak kalau cikgu sebut amalan kebersihan harian dengan amalan kebersihan mingguan? Faham tak apa maksud dia? Tak. Okey, dia macam ni. Amalan kebersihan harian yang kita kena buat hari-hari setiap kali lepas memasak. Yang mingguan pula kita buat seminggu sekali dah cukup. Okey, macam dekat rumah, apa yang Jah dengan Hani buat hari-hari untuk menjaga kebersihan diri? Apa yang Jah dengan Hani buat hari-hari untuk menjaga kebersihan diri? Pagi-pagi bangun buat apa hari-hari? Yes, hari-hari mesti kena mandi untuk jaga kebersihan diri. Apa pula yang Hani dengan Jah buat seminggu sekali je untuk jaga kebersihan diri? Kemar atas. Betul lah tu. Kemar atas tu kemar bilik Jah lah. Betul. Yes. Tapi cadar tu kena kemas hari-hari. Tukar cadar seminggu sekali. Kalau kebersihan diri Jah, Jah kena mandi hari-hari kan? Tapi kuku pagi, petang. Tapi kalau kuku, Jah kena potong hari-hari tak? Kuku. K-U-K-U. Kuku potong hari-hari tak? Ya, itulah maksud dia. Amalan kebersihan harian ni adalah benda yang kita buat hari-hari untuk jaga kebersihan di dapur. Amalan kebersihan mingguan pula kita buat seminggu sekali. Contohnya, amalan kebersihan harian kalau pasal diri kita, hari-hari kita mandi.
Pagi mandi, bila dah petang nak tidur pun kita mandi. Tapi amalan kebersihan diri yang kita buat mingguan adalah seminggu sekali kita potong kuku. Okey, harapnya fahamlah. Hani faham tak? Apakah amalan kebersihan harian ni maksudnya macam mana? Hari-hari kena buat. Kalau amalan kebersihan mingguan? Ya betul, hari Minggu lah. Yang penting sekali seminggu kena buat. Okey. Jah pun tadi dah faham kan? Kalau hari-hari tu amalan kebersihan harian kena buat hari-hari, mesti buat. Yang mingguan seminggu sekali. Contohnya katil lepas bangun tidur kena kemas hari-hari, tapi cadar tu kena tukar seminggu sekali. Kita tengok satu je. Okey, kita akan fokus pula dengan amalan kebersihan harian dahulu. Kita tengok amalan kebersihan harian ni apa aktiviti yang kena buat. Apa benda yang kita kena buat untuk amalan kebersihan harian. Okey, amalan kebersihan harian kita kena buat dua benda. Kita kena bersihkan dua benda ni. Dua benda yang pertama adalah tengok sini, membersihkan. Ulang ikut cikgu lah. Membersihkan peralatan memasak. Okey, hari-hari kita kena bersihkan peralatan memasak. Yang kedua pula yang kita kena bersihkan hari-hari adalah membersihkan ruang memasak. Okey. Jah, so untuk dekat dapur kita, untuk asas memasak ni, amalan benda yang kita kena buat hari-hari, yang pertama kita kena bersihkan peralatan memasak. Apa contoh peralatan memasak? Apa dia? Mangkuk, kuali, periuk, sudip. Itu adalah peralatan memasak. Bila mak kamu masak, ya, kena kocak dulu. Betul, kena bilas dulu. Kadang-kadang kita dah basuh, kita dah letak dekat peridai. Tapi bila kita nak guna, kita kena bilas dulu untuk pastikan kod-kod. Ya, betul Jah. Kita kena bilas dulu. So, yang kedua kena bersihkan ruang memasak. Ruang memasak kalau kat rumah tu, dapur yang tempat letak periuk, and then tepi sinki tu lepas dah basuh sabun tu pula kena bilas supaya tak ada sabun yang tertinggal. Lepas tu atas meja dah potong-potong sayur, kena bersihkan meja juga. Okey. Kita tengok slide seterusnya, ada gambar. Belum lagi. Kita tengok dulu apa benda yang kamu perlu lakukan membersihkan peralatan memasak ni. Apa benda yang kamu perlu lakukan? Apa ni mongering? Okey, nanti cikgu betulkan ejaan ni. Dia yang pertama sekali kamu kena cuci. Sekejap. Cikgu pause. Kalau cikgu pause dia tak apalah, cikgu salah eja ni, tak apa. Yang pertama kamu kena cuci peralatan memasak. Yang kedua kamu kena keringkan. Yang ketiga mesti susun balik peralatan memasak yang telah digunakan. So contoh Hadijah masak nasi. Bila nasi dah masak, okey, kamu kena cuci periuk nasi tu. Dah cuci, kena keringkan. Keringkan tu sama ada kamu lap. Okey, Jah tolong basuh apa Jah? Siapa yang memasak? Umi masak kan? Lepas Umi dah masak, Jah tolong basuh periuk. So, mesti kena cuci alatan periuk tu. Kenapa? Hani okey tak tu? So, periuk cuci, lepas cuci kena keringkan. Sama ada letak kat tempat pengering ataupun kita lap terus. Lepas tu kita kena simpan, susun balik dalam almari. Okey, yang kedua, tadi cikgu dah sebut dah, kena bersihkan sinki. Sinki tempat kita basuh tu, kadang-kadang bila kita basuh
kuali kan, kuali tu kan ada kesan-kesan memasak. So ada kotor-kotoran dia tu kan, bukan kotoran lah, sisa-sisa makanan tu kena bersihkan juga sinki tu. Dan yang ketiga, kena bersihkan dapur. Dapur kita tempat masak tu kena bersihkan juga. Itu termasuk dalam alatan memasak lah. Kalau masing-masing masak guna dapur gas, dekat sekeliling tempat api tu kena bersihkan. Tunggu dia sejuk sikit. Jangan panas-panas terus lap. Nanti kang melecur tangan. Okey? Ni ada gambar. So, yang pertama sekali, lepas dah mencuci, susun alatan yang telah digunakan berhampiran sinki. Peralatan masak tu lepas dah cuci, kita letakkan, bukan, salah, cikgu silap. Dia belum dicuci lagi. Gambar ni, alatan tu dah digunakan tapi belum dicuci. So, alatan tu, kalau dalam bilik memasak nanti, kita letak dulu berhampiran sinki. Okay, lepas dah letak berhampiran sinki, barulah kita cuci. Cuci alatan di dalam sinki. Gunakan ejen pencuci pinggan dan juga span. Kat sinilah kita guna pencuci pinggan ni warna hijau ni. Nampak tak? Kuning ni span. Okay. Step yang ketiga, dia ada 5 step. Ni kita keringkan pula. Kalau dekat dapur, kalau dapur kat sekolah, kita kena terus lap. Sebab apa? Kita nak kena simpan terus. So, kita guna, ni kain apa untuk lap alatan ni? Apa nama kain dia? Apa nama kain ni, Hani? Kain pengelap? Kalau nak lap pinggan, kain pengelap? Ya, betul. Ini contoh kain dia. Bagus, Jah. So, kita guna kain pengalap alatan untuk terus keringkan benda yang kita dah basuh sebab kita nak terus simpan. Tak boleh, kalau kat rumah kita boleh letak dekat tempat kering kan? Sebab nanti kan baru kita datang balik untuk simpan. Tak, kalau dekat dapur, kita kena terus, dapur dekat sekolah atau tempat restoran, kita kena terus lap, kita kena terus simpan. Okay, yang keempat, tadi dia dah sebut, lepas kita dah basuh alatan tadi, kita kena bersihkan sinki juga. Ni yang bersihkan sinki menggunakan span hijau. Sebab span hijau ni dia lebih kasar. So, minyak-minyak ke, sambal-sambal ke yang jatuh dekat sinki, kita gosokkan di sinki. Okey Kalau kat sekolah nanti kita buat praktikal, cikgu ulang balik. Yang kelima, ni dapur kamu masak tu. Lap guna kain apa? Kain. Nama kainnya kain apa benda? Kelas dengan Jah. Kain pengelap meja kerja dan dapur. Sama je, nampak kain dia macam sama je kan? Okey. Cikgu Suhana ni nanti akan diupload kat YouTube tau. Nampak Cikgu Suhana masuk ni. Okey. Inilah kain dia. So kalau kamu tengok sebenarnya kain tu lebih kurang je. Yang penting kain tu yang pertama menyerap air dan boleh menyerap minyak lah. Okey, selesai. Nombor 1, membersihkan peralatan memasak. Kita tengok pula gambar-gambar membersihkan ruang memasak. Apa benda yang perlu dibuatkan? Perkara yang perlu dibuat untuk membersihkan ruang memasak? Okey, ruang memasak adalah meja memasak, ada dinding, ada lantai, lepas tu sampah tu kena buang. So, membersihkan meja kerja yang pertama, membersihkan meja kerja, tempat kamu potong sayur. Okey, membersihkan dinding ni, dinding yang tempat kamu masak dapur tu. Kadang-kadang bila kita masak sambal tu merecik kan kat dinding kan? So, kita kena bersihkan dinding. Yang ketiga, bersihkan lantai. Lantai dapur mesti ada sisa-sisa sayur ke, bawang, kopek bawang ke tadi. Okey. Yang terakhir, mesti buang sampah lah. Kalau kamu potong ayam, kulit-kulit yang kamu tak nak, takkan kamu nak biar je. Mesti buang dalam tong sampah. Tengok gambar contoh dia, aktiviti dia. Ni ni kamu, ni apa ni? Ni sisa apa ni? Kulit apa ni? Nampak tak? Kulit apa ni agak-agak ni? Kulit
Bawang. Jah pernah kopek bawang tak? Tak. Hani pernah kopek bawang tak? Tak pernah. Okey. Kalau dua-dua tak pernah, nanti dah masuk sekolah, cikgu nak bawa bawang, cikgu nak tengok kamu, nak ajarkan kamu cara kopek bawang. Nanti kita pakai face muka yang shield tu supaya tak terkena mata, kita kopek bawang. Perlahan-lahan. Tak payah nak cepat siap. Lepas tu, sisa-sisa kulit bawang tu kita kena bersihkan sebab dia memang akan jatuh atas meja. Jadi dia halus-halus je kita kena bersihkan. Guna pengelap kainnya supaya meja tu bersih daripada yang halus-halus punya kulit bawang. Okey, yang kedua, bila kamu lap meja tu, biasanya sisa atas meja pun akan jatuh atas lantai. Dekat sinilah kamu guna penyapu dan juga penadah sampah. Nampak tak, Jah? Inilah dia gunanya kat dapur. Penyapu dan juga penadah sampah. Untuk apa? Sapu apa? Sapu lantai ke sapu meja? Ya, sapu lantai. Okay, next. Lepas dah sapu lantai, dah tadah dengan penadah sampah, sampahnya nak letak mana? Ya, ini gambar dia. Dalam tong sampah. Okay, nanti bila dah penuh tong sampah ni, kita ikat, masukkan dalam tong sampah besar. Okay? Okay, next. Ni. Dan terakhir sekali, mop lantai tu. Sebab apa? Lantai dapur dia mesti kena bersih, kena wangi. Kalau kamu tak lap minyak-minyak yang tumpah ataupun sambal ke kicap yang tumpah kat lantai, nanti apa yang akan datang? Lipas, betul. Lipas, semut, cicak. Yang paling geli, yang paling kita tak nak, lipaslah kat dapur. Sebab kalau ada lipas kat dapur, ya, inilah Jah yang kita akan buat seminggu sekali. Kita akan buat seminggu sekali untuk mop lantai. Tapi kalau rajin, boleh buat hari-hari. Kalau memang hari-hari masak, memang lantai asyik berminyak je, memang kena mop hari-hari. Okay? Okay, kat belakang ni sebenarnya ni, kalau Jah nampak, Hani nampak besi ni mungkin peti ais. So peti ais ni juga adalah perkara yang kita besi ni, ada peti besi ni. Cikgu rasa ni peti ais ni. Okay, peti ais ni lah juga yang kita kena buat cuci mingguan, bersihkan secara mingguan. Okay, selesai. Kita dah tahu aktiviti bersihkan peralatan memasak dan juga cikgu dah cakap kat kamu semua apa benda yang dibuat untuk membersihkan ruang memasak. Okay, nanti cikgu tanya balik tau. Hopefully boleh ingat. Kita terus kepada amalan kebersihan mingguan. Ni cikgu dah sebut dah tadi. So yang pertama, kalau kat dapur, benda yang kamu kena buat at least seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, mesti bersihkan peti sejuk. Siapa pernah tengok mak bersihkan peti sejuk? Hadi pernah tengok tak? Tak. Jah? Tak juga. Cuba lepas ni, lepas dah cikgu dah cerita ni, nanti kan bila ibu ke umi ke nak bersihkan peti sejuk, bagi tahu dekat kamu nak tahu apa benda yang dibersihkan. Biasanya, bila kita bersihkan peti sejuk ni, kita akan tengok dulu apa barang-barang yang dah rosak, yang dah tak boleh pakai dah. Yang tu kita akan buang dulu. Lepas dah buang, biasanya dalam peti ais juga kita akan tertumpah susu, tertumpah kicap, tertumpah air, dia melekit-lekit. Itu kena lap semuanya. Kalau tak lap, nanti lama-lama peti ais tu jadi kotor. Bila kotor, masukkan makanan yang masih baru, makanan tu pun cepat rosak. Nanti kat sekolah, kalau peti ais tu dah lama kelas lain tak bersihkan, cikgu bawa Hani dengan Jah tolong bersihkan. Okay, itu yang nombor satu lah. Lagi satu, yang kedua, amalan kebersihan mingguan yang kena buat seminggu sekali sekurang-kurangnya adalah kita lap tingkap di dapur. Okay, dekat dapur mesti ada tingkap. Kalau tak ada tingkap, nanti kan pengudaraan dekat dapur tak boleh susah nak bernafas kat dapur. So apabila kita masak, bau naik kan? Bau tumis tu. Kalau bau tumis terbatuk-batuk tak? Tak.
Wow. Cikgu, kalau cikgu, isteri cikgu tumis dekat dapur, cikgu tu batuk-batuk sebab bau pedas tu menyebabkan hidung kita gatal. Bila hidung kita gatal, kita acum, acum. So, buka tingkap supaya bau tumis tu, bau masak tu dia keluar ikut tingkap. Tak adalah terperap. Lagi satu, bila ada tingkap, bila kita masak, minyak-minyak tu terpecik, angin tiup. Bila angin tiup, dia keluar, dia melekat kat tingkap lah. So yang kita kena lap tingkap tu seminggu sekali. Okey, dan yang ketiga, yang kena buat kat dapur, walaupun kita tak masak sampai ke siling, siling kan kat atas kan. Tapi habuk-habuk akan melekat kat siling, ada laba-laba buat sarang. So kena bersihkan juga sawang. Ya, laba-laba. Cuba Jah pandang atas, ada nampak tak sawang dekat bilik Jah? Bilik bawah ada sawang. Kita tak ada pun guna bahagian ruang siling tu, tapi selalunya akan ada sawang ni. Sebab apa, laba-laba tu kita tak nampak, kita kecil, kita tak perasan rupanya dia buat sarang laba-laba. Sarang laba-laba bila banyak-banyak kita panggil sawang, dia merangkak habuk. Boleh buat kita So, sama ada bunuh laba-laba tu ataupun bersihkan je sawang laba-laba tu. Okey, itu adalah benda yang kena buat seminggu sekali. Next. Kalau kita dah tahu tentang amalan kebersihan dan kita juga dah tahu apa benda aktiviti dia, kalau amalan kebersihan harian, kena bersihkan alatan setiap kali lepas guna dan juga bersihkan ruang masak. Kalau amalan kebersihan mingguan pula, kena bersihkan peti sejuk, mengelak tingkap, membuang sawang. Dan kita kena tahu juga apa yang kita kena buat semasa memasak tu. Macam mana kita nak jaga kebersihan diri kita? Apa yang kita perlu pakai? Masa masak sayur, adakah kita boleh terus masak je sayur tu Hani? Tak, kena buat apa dulu? Basuh, pandai Hani. Ayam je, ayam ikan kita beli dari pasar, kita boleh terus masak tak? Internet cikgu ke? Hello? Okay, cikgu rasa internet cikgu dah slow ni, cikgu just teruskan je So, memang kena bersihkan dulu, kena basuh. So, kita tengok apa perkara yang perlu dibuat. Lepas dah tahu, apa yang kita kena buat jaga kebersihan peralatan dengan ruang tempat kerja, kita nak kena tahu juga apa yang kita perlu lakukan semasa kita memasak. Suara cikgu dengar jelas tak? Okey, bagus. So, dia tak banyak, dia ada 4 perkara saja kita tengok. Okey, ada 4 perkara saja untuk kita jaga tak, cikgu dah hilang dah. Kita kena jaga kebersihan diri kita semasa kita sediakan masak makanan. Maksudnya masa kita masak tu, apa kebersihan yang kita perlu lakukan? Yang pertama, kita kena jaga kebersihan diri kita. Okey. Yang kedua, kita mesti jaga kebersihan semasa sediakan makanan tu. Nanti kita tengok satu-satu Yang ketiga, kita kena jaga kebersihan semasa memasak. Tadi masa sediakan makanan, tadi sekarang masa masak pula. Dan yang keempat, kita kena jaga kebersihan semasa kita hidangkan makanan tersebut. Okay, next. Apa benda yang perlu dibuat semasa menjaga kebersihan diri untuk memasak? Yang pertama, rambut. Rambut kamu mesti pendek. Ataupun kemaslah. Kalau macam rambut peranjang macam perempuan, kena ikat. Dan seeloknya kita pakai topi rambut. Nanti cikgu tunjuk contoh gambar. Yang kedua, kita pakai apron lah. Macam kita sebut, cikgu dah sebut ke? Okey, kita kena pakai apron untuk pastikan baju kita bersih. Dan juga kita kena pastikan apron tu bersih lah. Yang ketiga, pakai pakaian yang bersih. Sekejap ya. Cikgu punya pointer. Pakai pakaian yang bersih. Dan yang keempat, kuku mesti pendek. Dan tangan perlu bersih. Okey, ejaan cikgu salah ni, cikgu tak check balik slide cikgu. Sorry semua. Okey, kita tengok gambar. Tengok sini, ini adalah kebersihan diri yang kamu perlu amalkan apabila nak sediakan makanan atau nak memasak.
Ni rambut kena kemas, pakai topi chef. Sebaiknya pakai topi chef lah. And then pakai apron, dia pakai apron warna putih ni, labuh sampai ke lutut. And then dia pakai baju yang bersih. Kalau kita memasak dekat dapur macam dekat restoran, mesti pakai kasut. Kalau boleh tengok zoom sikit, kuku dia ni pun pendek. Dan dia mesti mandi. Okey? Kita tengok yang kedua. Semasa nak sediakan makanan tu, nak sediakan bahan. Yang pertama macam kamu dah sebut tadi, pastikan makanan dalam keadaan baik sebelum digunakan. Mesti tengok ayam tu dah busuk ke belum. Sayur tu ada ulat ke tidak. Kena pastikan bahan makanan tu dalam keadaan yang baik lah. Yang tak rosak. Kalau rosak, jangan masak dah. Nanti kan keracunan makanan. Okay, yang kedua, mesti basuh. Semua bahan makanan mesti dibasuh. Sayur ke, ayam ke, ikan ke, walaupun buah-buahan, mesti basuh. Sama ada sebelum atau selepas dipotong. Tengok bahan makanan apa tahu. Ini gambar dia. Ni dia basuh apa ni? Jangan nampak tak? Handi nampak dia basuh apa? Carrot. So, carrot boleh ke kita makan terus macam tu? Seeloknya kita basuh dahulu. Tengok dia basuh pun pakai baju yang dia pakai tadi tu. Ada topi kepala, ada apron. Kat sekolah nanti kita buat macam ni juga tahu. Masak apa-apa pun mesti pakai. Yang ketiga, masa memasak tu pun dah kita kena jaga kebersihan juga. Contohnya masa kita menggoreng ayam goreng, kita jangan ambil penyepit yang dah kotor atau berhabuk, tak pun dah ada macam najis, cicak ke, kita kena bersihkan dulu. Baru kita guna sudip atau alat penyepit tu untuk goreng ayam. So, yang pertama gunakan alat memasak yang sesuai dan bersih. Alat memasak yang sesuai. Kalau kamu nak masak tom yum, boleh guna penyepit tak? Okey. Kalau tom yum kena didik air, sebab dia berair, kita kena guna senduk. Senduk kan dia macam boleh takung air kan. So kita kena guna alatan masak yang sesuai. Okey, kalau kita masak ayam goreng baru boleh guna penyepit. Okey? Yang kedua, kita kena pastikan ruang memasak juga perlu bersih dan selamat. Tadi kan dah tahu kan cara dia nak buat kan? Kena lap dapur, kena lap meja kerja. Tak boleh kita masak dalam keadaan dapur tu ada sisa-sisa masakan sebelum tu. Sebab lipas mungkin dah datang dah. Kalau kita letaklah makanan yang dah basuh dekat atas meja tu, sekali rupanya dah ada bakteria. Kita makan pula, boleh keracunan makanan. Dan yang terakhir untuk hari ini, ni gambar dia. Dia guna untuk angkat ayam goreng ni, dia guna sudip. Dia tak guna senduk. Kalau dia guna senduk, nanti dia angkut sekali minyak panas tu. So dia guna sudip. Dia toskan minyak tu. Kalau guna senduk, susah nak toskan minyak ayam goreng ni. Dan tengok, dia pegang apa ni? Dia pakai apa ni? Kain apa ni? Kain pemegang periuk. Tapi dia pegang kuali lah ni. Kuali ni kan tengah panas tu. Api biru tu menyala ni. So dia guna kain. Okey, tengok dia pakai apron. Dia jaga kebersihan ni. Cantik. Dapur dia tengok kat belakang tu pun. Kemas, bersih je. Bagus murid ni. Okey, yang terakhir. Masa menghidang makanan pun kita kena jaga kebersihan. Kita tak boleh ambil pinggan yang dah kotor. Dan kalau kita nak hidang tom yum tadi kan, Jah, boleh guna pinggan tak, Jah? Sebab apa? Pinggan nanti kalau kita letak kuah tom yum tu habis meleleh kan? Tumpah. So kalau kuah tom yum kita nak hidang dalam apa? Pandai, mangkuk ataupun periuk yang kita masak tu. Seeloknya kalau kita nak hidang kecil-kecil, dalam mangkuk lah. So gunakan alat menghidang yang sesuai. Dan yang kedua, pastikan alatan dalam keadaan yang baik untuk menghidang makanan. Maksudnya kat sini, kita kadang-kadang pakai cawan ke, pakai pinggan ke yang kaca, kadang-kadang pinggan tu sebenarnya dah pecah sikit. Boleh guna lagi tapi dah pecah sikit. Seelok-eloknya kita pakai alatan yang elok lah, pinggan yang tak pecah. Sebab kalau kamu guna pinggan yang dah terpecah sikit, benda tu tajam tau. Bila tajam,
Kalau terkena jari boleh berdarah. Dah kamu makan darah dengan nasi kamu. Ataupun kamu guna cawan yang dah ada sumbing kan, dah pecah sikit. Terkena bibir pun berdarah. So kena guna alatan yang dalam keadaan yang baik lah. Dan kalau nak guna sudu pun, kena sudu yang tak bengkok. Sudu yang lurus lagi, tahu? Okey, cukup dulu untuk hari ni. Cikgu, ni gambar dia. So, ni nasi dia dah letak dalam pinggan. So, dia nak ambil ayam ni, dia nak jaga kebersihan, dia guna penyepit. Okey? Dia dah kemas dapur dia. Alhamdulillah. Last. Latihan. Latihan ni cikgu nak tanya saja. Tadi kita dah tahu amalan kebersihan harian dan juga amalan kebersihan mingguan. Cuba Jah atau Hani sebutkan apa benda yang kita perlu bersihkan hari-hari. Okey, lagi? Lagi? Okey, lagi satu. Cikgu nak lagi satu. Hari-hari kena buat. Lepas memasak, mesti kena buat. Sapu sampah, buang sampah. Yang ketiga? Jah? Lepas memasak, kena buat apa selalu? Setiap hari? Ya, kena kemas. Kena bersihkan meja. Kena cuci? Yes, kena cuci alatan memasak tadi, mangkuk. Okey, bagus. So, apakah aktiviti kebersihan mingguan yang seminggu sekali je kena buat? Tadi cikgu dah ada ceritakan. Tadi ada. Cikgu dah sebut. Apa yang seminggu sekali mesti buat? Kalau cuci... kemas apa? Kalau tadi cuci pinggan kena buat hari-hari lepas masak, cuci alat masak hari-hari, kena sapu lantai hari-hari, kena mop lantai hari-hari. Kalau yang mingguan, sekali seminggu je yang kena bersihkan kat dapur tu, apa dia? Apa benda yang seminggu sekali kena bersihkan kat dapur? Sekurang-kurangnya seminggu sekali. Okey, lagi? Bersihkan peti peti ais dan juga lap tingkap. Okey, itu adalah aktiviti mingguan dan kita dah juga cikgu juga dah ceritakan dan kamu juga dah dengar kebersihan semasa sediakan makanan tu. So kalau order air apa tu Hani? Okey, apa bahan masakan bila dah nak sediakan untuk masak, kena buat apa dulu? Dah potong sayur, dah potong ayam sebelum memasak, nak kena buat apa dulu? Ya, betul. Nak kena basuh. Okey, bila tengah memasak, apa yang kamu perlu jaga? Gunakan alatan yang sesuai. Kat sekolah nanti kita buat praktikal. Dan yang terakhir, bila hidang tu gunakan pinggan mangkuk yang betul. Contohnya tom yum guna guna periuk, guna mangkuk. Kalau hidang ayam goreng dalam mangkuk ke dalam pinggan? Biasanya. Okey. Kalau mi goreng, pinggan ke mangkuk? Boleh letak dalam pinggan, boleh letak dalam mangkuk. Dua-dua betul. Okey, kalau sup ayam? Sup ayam mangkuk. Kalau nasi? Nasi pinggan. Cikgu dah tanya tadi nasi pinggan. Apa yang susah sikit kalau sayur-sayur. Sayur-sayur yang ada kuah sikit tu. Ya, dalam mangkuk. Okey, cukup dulu untuk hari ni. Dah lama dah. Internet pun habis macam cikgu nanti. So, ingat amalan kebersihan mesti dilakukan sepanjang masa. Amalkan kebersihan sepanjang masa. AMAL, amal, KAN kan. Kebersihan, KIK, BER, ber. SICHAAN. Kebersihan sepanjang, SISA, PAN, pan, JAN, jang, sepanjang,
Masa. Macam mana eja masa? Okey, bagus. So, memang kena jaga amalkan kebersihan sepanjang masa. Sama ada di ruang memasak ataupun diri sendiri dekat rumah atau di katil, dalam kereta, tengah duduk menunggu honey pun kena jaga kebersihan. Dekat tempat jam belajar pun mesti jaga kebersihan sepanjang masa. Kalau tak, nanti siapa datang? Lipas. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan untuk asas masakan. Terima kasih. Masuk kelas cikgu. Assalamualaikum.